Adik Alia berusia 31 tahun. Terjebak dadah pada usia 14 tahun dan telah terlibat dengan dunia seks bebas sejak berusia 16 tahun. Beliau telah hidup dalam dunia hitam, lari dari keluarga hampir 16 tahun yang lepas. Soalan bonda pada adik, adakah adik masih menjauhkan diri daripada keluarga? Untuk pengetahuan, mak ayah saya dah tak ada. Sejak bila mak ayah tak ada sayang? Mak saya baru meninggal, anak saya yang nombor 2 ni bersalin lahir, dia pun pergi. Saya sempat jumpa dia masa kita orang video call. Video call yang tu dan besok dia meninggal. Adakah Alia sentiasa ataupun masa zaman kanak-kanak dididik oleh keluarga dengan agama Al-Quran bagaimana? Alhamdulillah, mak ayah saya seorang yang Islamik, keturunan mak saya semuanya Islamik. Tapi saya memberontak. Kenapa sepupu saya boleh tak pakai tudung? Kenapa saya kena pakai tudung? Kenapa sepupu saya tak boleh tak payah solat? Mak dia tak marah, mak uda saya tak marah. Kenapa saya kena buat benda ni semua? So saya memberontak. Dari situ saya patutnya pergi sekolah, saya panjat pagar belakang sekolah. Saya memberontak dalam diam. Saya tak tunjuk, tapi saya dalam diam. Adakah aktiviti sisi gelap adik Alia mak dengan ayah tahu masa adik berusia belasan tahun? Saya lari rumah umur 14 selama seminggu. Jadi kes polis, kes 376, rogol bawah umur. Dari situ start tu mak saya perketatkan lagi. Dia orang dapat tahulah yang saya dah mula start main dadah. Dah perketatkan lagi, tapi saya ada je cara untuk saya nak celah, saya nak keluar daripada rumah. Sedangkan adik berusia sangat muda, macam mana adik dapat beli dadah? Saya selalunya ikut kawan saya yang jual burger, saya tolong. Kawan-kawan saya lebih ramai lelaki daripada perempuan, sejujur-jujurnya. Okey, sebelum kita meneruskan topik ini untuk menjadi motivasi sudut baik, adik, kenapa adik bersedia untuk berkongsi pengalaman ini bersama bonda? Sebab saya terlalu nampak dekat berita kes buang anak. So saya rasa macam kita awarenesskan benda tu, stopkan seks bebas. Sebab kita memang sedap benda yang haram. Haram. Yes. Benda haram memang sedap. Benda baik memang tak sedap. Suruh solat memanglah berat. Saya tak cakap orang, saya cakap saya sendiri. Betul. Jadi bila adik berkongsi, contohkan, jujur ya, bonda ada office di Jalan Tuanku Abdul Rahman. Office saya dekat dengan Sogo. Belakang tu sentiasa saya melihat pelacur dan juga bondan. Dan setiap bulan puasa mereka berniaga dengan penuh jayanya. Dan bila saya melihat mereka penuh jayanya, kadang-kadang saya tanya kalau si pondan, macam mana aksi korang buat? Dan saya bukan jenis suka Google nak tengok aktiviti yang kau membuat. Faham ayat saya tak? Saya bukan orang, saya memang ajak mata saya, tapi saya suka explore. Saya pun bukan baik sangat. Macam mana ya pondan buat kerja pondan? Nak tahu. Kalau macam pelacur sekalipun, saya tanya. Yang dah tua-tua, tak mahal bang, RM5 je bang. Ya Allah, ada kau nak beli? Dalam hati saya, macam mana rasanya? Rupanya bila saya melihat kegembiraan yang mereka lalui, tapi kemurungan yang mereka lalui, kita tak tahu. Dan saya nak tahu dari segi mereka bercakap sendiri. Dan saya tak buka dan saya tak akan biarkan mata saya untuk melihat Google dekat internet benda-benda buruk. Saya takkan buka. Kalau saya tengok lalu gitu je. Kenapa? Sebab nak buat maksiat sebenarnya tak perlu di tengah awam. Dalam bilik seorang-seorang pun boleh buat maksiat. Betul tak, Dik? Betul. Okey, Dik. Jadi untuk saya bertanya lagi, dan sejujurnya saya sangat appreciate dengan adik Alia. Adik sangat tak nak orang mengugurkan anak luar nikah dan tidak menggalakkan orang buat seks bebas kerana saya tengok sendiri sisi gelap saya sebagai pelacur, sebagai seorang perempuan cari makan. Saya stop disebabkan kes tu. Tapi time tu dadah saya tak berhenti lagi lah. Bila dapat tangkap budak tu masih dalam umur belasan, betapa beraninya dia. Bila kau tukar pasangan, kau seks dengan ni. Bila kau satu hari nanti kita akan dapat sakit. Kita tak tahu syphilis ke, HIV ke. Itu yang saya nak awareness sangat pasal seks bebas. Terima kasih Cik Alia. Okey, gini. Dekat sini saya membaca adik Alia telah hidup dalam dunia hitam, lari daripada keluarga lepas
sudah 16 tahun. Selepas melahirkan anak yang pertama sewaktu 18 tahun dan kemudian meneruskan hidup terlibat dalam dunia pelacuran. Adakah dengan bapa ayam, sorry dengan ayatnya agak ataupun sendirian berhad? Okey, sendirian berhad. Okey. Okey, saya belajar ni daripada umur 16. Okey, bermula saya di atas jalan-jalan Bukit Bintang. Lepas tu Coket. Bila saya tengok Coket, oh Coket ni macam dunia. Wow, oh macam ni dunia malam Coket. Bila siang family, kita jalan-jalan kan. Bila malam, oh baru keluar. Diorang duduk tepi tangga. Diorang ni, so jadi macam kita ni, kita dah mengambil benda haram, dah. So, oh mungkin daripada sini kita boleh dapat duit lagi banyak. Untuk saya nak ambil stok saya. Kerana dadah ya? Ya. Sebab adik tak ada ke kawan-kawan yang baik yang boleh mengajak adik kepada kebaikan? Saya seorang yang ada masalah trust issue. Masalah kepercayaan dan saya tak berkawan. Saya hanya berkawan dengan lelaki lah. Lelaki pun lagi. Lelaki bila perempuan berkawan dengan perempuan, kita berkawan dengan perempuan memang akan lagi makin kita teruk lah. Faham. Tapi bila sekarang ni alhamdulillah lah kita pandai jaga diri. Okey, adik minta maaf ayat saya yang mungkin agak keterlaluan. Okey, kita Bila adik sendirian berhad, adik rasa tak bersalah dengan duit tu? Sejujurnya saya tak pernah rasa bersalah. Sehinggalah saya sekarang berhijrah. Sejujurnya saya lagi bahagia, oh duit aku banyak. Bila umur 16 orang bayar lah mahal. Saya boleh dapat satu malam 1,500. Benda tu saya happy. So saya bangga, saya rasa aku ada duit, aku tak kisah. Dan start situ saya jauhkan diri daripada family saya. Saya satu anak perempuan. Adik anak tunggal perempuan? Ya. Yeah. Diorang hilang anak perempuan diorang selama 16 tahun. Dan saya hilang mak ayah saya saat saya umur saya 30. Kat situ saya dah hilang putus doa seorang ibu. Saya tak ada kasih sayang seorang ayah. Untung orang yang ada mak ayah lagi sebenarnya. Masya Allah. Okey, adik Alia yang saya sangat sayangi. Pendapatan anggaran 3,000 ke 4,000 sewaktu 16 tahun menjadi pelacur. Daripada duit tu adik dapat simpan tak? Benda haram, jujur cakap, kita tak nampak nothing. Apa yang terjadi dengan diri saya sekarang? Saya duduk tepi jalan bawa anak saya umur setahun lebih. Sekarang saya under NGO Puan Akmal, Arikap. Saya duduk bawah perlindungan dia, rumah singgah donor kasih. Dialah yang menjaga orang-orang jalanan. Jadi adik dah melahirkan, maaf ya, anak yang tidak sah taraf. Berapa orang agaknya? Total 3 orang. Termasuk yang ni lah. Yang ni saya tengah mengandung 7 bulan. Bahkan melahirkan. Maksudnya adakah pasangan tu Berlainan. Yang nombor 1, nombor 2 sama. Kenapa adik tak nak berkahwin? Sebab dia pun macam tak ada niat. Tapi kita orang macam tu lah, saya cakap seks bebas. Adik takut HIV? Saya takut HIV. Tapi saya nampak bila saya berhijrah macam ni, saya berubah macam ni, saya nampak Allah tu masih lindung saya. Saya tak ada sakit HIV, saya tak ada syphilis, saya tak ada Hep C, apa semua tak ada. Allah tu masih sayang untuk saya nak berubah. Adik masih hafal dan boleh membaca Al-Quran? Alhamdulillah. Dekat rumah singgah Nur Kasih ni, diorang terapkan kita agama yang agak kuat. Semayang berjemaah, kita ada kelas mengaji. Dan kat situ saya dah lama tinggal Al-Quran, saya baca balik Iqra. Apa surah yang paling adik suka? Surah Al-Fatihah. Sangat saya kagum. Kenapa? Walaupun surah Al-Fatihah tu ringkas, tapi kita baca dia berulang-ulang kali. Berulang kali dan maksud dia agak mendalam. Sangat dalam. Ya. Kita minta Allah tunjukkan kita ke jalan yang benar. Ya. Mungkin adik boleh kongsikan kepada bonda dan tetamu dekat sini kata-kata yang terbaik untuk keluar daripada sisi gelap demi anak-anak dan penghujung usia yang Allah berkati. Saya cakap terus terang lah, mak saya dapat kontak balik mak saya daripada sepupu saya melalui TikTok. Dia dapat jumpa TikTok saya, dia kata mak saya tenat. Waktu tu saya mengandung 6 bulan, saya tak boleh nak keluar dan saya dah dekat Negeri Sembilan time tu sebabkan
Saya mengandung songsang, uri kat bawah. Doktor tak benarkan saya langkah sebab mak saya kat Ipoh. Time tu saya tak dapat tengok, saya tengok dia ditidurkan. Bila dia ditidurkan tu, saya sebab. Dalam masa sebulan saya bersalin pramatang. Anak saya 17.5 dah bersalin. Bila saya bersalin, arwah mak saya dapat bisi saya, dapat cakap sekejap walaupun slow. Dia kata apa? Dia cakap satu ayat. Jaga elok-elok pengganti Umi. Anak saya lahir besok saya dapat berita dia dah tak ada. So bagi saya macam mana pun jahat, bagi saya macam mana pun jahat kita, macam mana pun kita ni ada sisi gelap, mak ayah kita sebenarnya tak sisihkan kita. Tu yang saya cakap. Mak ayah sahabat, macam mana pun busy kita, sibuknya kita, pentingkan mak ayah. Masa untuk mak ayah tu penting sangat-sangat. Jangan sampai macam saya tak pernah minta ampun. Saya tak tahu saya dapat ampunan daripada mereka atau tak. Sejahat ni hidup saya. Dahaka saya dengan mak ayah saya sampai mati. Dan hidup saya sekarang, saya cakap terus terang, saya kosong. Saya kosong. Benda yang saya rindu, saya nak cium tangan mak ayah saya. Itu yang saya rindukan sekarang. Benda yang saya rasa tak tahu dosa saya ni Allah ampunkan atau tak. Kalau saya dibagi peluang putarkan balik, saya nak putar balik masa saya. Saya nak putarkan balik 16 tahun dulu punya. Saya tak tahu kenapa saya memberontak. Sedangkan benda tu betul-betul memerlukan kita dalam meniti kehidupan. Sebenarnya saya tak ada keberanian pun nak share benda ni, sharing benda ni. Tanya Puan Akmal macam mana saya segugup semalam. Saya fikir, berani ke aku ni? Aku tak ada kisah tragis, tapi aku hanya ada dosa saja. Aku hanya seorang anak yang dahaka, anak perempuan yang dahaka. Tu je. Ada kalau bersalin senang tak? Alhamdulillah. Yang masa yang nombor 2 teramatlah senang. Sebab apa? Saya call mak saya dalam dia ditidurkan. Saya cakap saya mohon ampun dunia akhirat. Dalam visi tu dia menitik air mata. Malam pukul 11 pagi saya masuk labor room. Pukul 7 malam saya bersalin. Normal. Cepat sangat.